وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat dan ketika ini kita dapat bersama-sama lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak, untuk sama-sama kita terus mempelajari bagi muka surat yang ke-84 dan bersama dengan ayat 35 di tengah-tengah muka surat 84 itu ada satu ayat yang saya dah mukadimahkan pada permulaan tadi. Sudah pastilah kita nak belajar lagi macam mana ilmu penting dalam rumah tangga bila kita dilanda masalah dan sebagainya. Jalan penyelesaian sudah pastilah kita nak cari jalan penyelesaian terbaik bagi saya dan juga semua makruf. Kita hidup ni kadang-kadang tidaklah semuanya sama belaka. Kadang-kadang perselisihan tu biasa, bukan perkara yang pelik. Jangan kita pelik bila perselisihan faham di kalangan kita. Jangan kita ingat sahabat-sahabat dulu elok belaka. Semua tak. Ada ketika mereka bergaduh, berselisih pandangan dan sebagainya, bergaduh dan sebagainya. Tapi bagaimana mereka jujur dengan pergaduhan, mereka cari jalan penyelesaian terbaik dan bahkan dapat mengeratkan lagi kita kata ukhuwah Islamiah, silaturahim di kalangan mereka. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita itu semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi untuk sama-sama kita belajar ayat 35, lebih kurang 2 baris setengah juga hari ini, dan insya-Allah saya nak menyerahkan kepada pentadabbur kita. Fadil Doktor, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang berada sekarang ini di mana-mana sahaja kita berada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati di mana sahaja tuan-puan, ibu ayah berada, kerana kita menyertai ataupun kita duduk dalam satu majlis yang meneliti, mengkaji dan bertadabbur terhadap ayat-ayat suci Al-Quran ini. Ini adalah satu majlis yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya, iaitu majlis yang mungkin digambarkan sebagai sebahagian daripada taman-taman syurga. Dan bagi mereka yang berada di media sosial, mari sama-sama juga kita kongsikan agar manfaat pengajian kita pada hari ini akan dapat turut dikongsi bersama dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang lain. Yang mana hari ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-35. Sebelum itu sama-sama kita bacakan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menambahkan ilmu pengetahuan kita pada hari ini, insya-Allah. Hari ini kita akan baca pada ayat yang ke-35. Kalau semalam sebelum ni kita dah baca ayat 34 mengenai tentang peranan lelaki yang qawam, peranan seorang suami sebagai ketua keluarga, peranan seorang isteri yang salihah, dan bagaimana sekiranya seorang suami itu bimbang berlakunya nusyus. Dan semalam kita tak sempat nak bincang juga mengenai tentang suami yang nusyus pun sebenarnya ada. Kita hanya, kalau kita biasa dengar mengenai tentang isteri yang nusyus, tapi sebenarnya suami yang nusyus ataupun yang tidak mentaati Allah juga sebenarnya pernah disebutkan, pernah dibincangkan oleh para sarjana kita, ulama kita yang silam. Ini adalah perbincangan andai sekiranya berlakunya perselisihan dalam rumah tangga. Dan ayat yang ke-35 secara umumnya membicarakan rentetan perbincangan yang sebelum ini, iaitu sekiranya berlakunya perselisihan ataupun persengketaan, apa yang akan kita lakukan. Maka kita bacakan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini daripada ayat yang ke-35. Hanya satu ayat sahaja yang kita bincangkan, iaitu mengenai tentang
bagaimana ayat ke-35 ini perintah mendatangkan hakim atau orang tengah untuk penyelesaian masalah rumah tangga. Jadi ini yang akan kita bincangkan pada hari ini mengenai tentang hakam ataupun orang tengah yang menguruskan pertelagahan, persengketaan dalam rumah tangga. Sebelum kita masuk penelitian terhadap ayat ini, mari sama-sama tuan-puan, ibu ayah yang berada di mana sahaja kita gemakan bacaan Al-Quran kita dalam My Quran Time kita ini dengan dibimbing bacaannya oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Profesor Madia, Dr. Ahmad Sanusi di atas pencerahan awal, mukadimah, sinopsisnya sehingga kita dapat memahami ayat 35 ini dan kita dapat bacanya dalam keadaan kita tahu apakah isi kandungan ayat ini. Sudah pasti juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, bagaimana untuk mencari jalan keluar dan sebagainya, untuk melantik hakim ke, melantik orang ketiga ke, keempat ke. Sudah pastilah kita nak yang terbaik supaya dengan hasil daripada keluarga yang baik, insya-Allah dapat melahirkan masyarakat dan negara yang harmoni, insya-Allah. Mudah-mudahan kerana ini adalah isu yang utama, kita kata isu yang paling hangat ataupun masalah besar bagi umat Islam. Kalau kita lihat konteks negara kita pun ialah kerana hubungan kekeluargaan. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaq bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا Sadaqallahul Azim. Dan jika kamu bimbang terjadi salah faham antara kedua-duanya, maka kirimlah seorang orang tengah daripada keluarga lelaki dan seorang orang tengah daripada keluarga perempuan. Jika kedua-duanya orang tengah bermaksud untuk mendamaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami isteri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ayat ini sebenarnya kesinambungan daripada tanggungjawab yang telah Allah Ta'ala berikan dalam ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala kata wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kamu bimbang terjadi salah faham ataupun persengketaan antara mereka berdua, iaitu lelaki dan wanita. Dan syiqaq di sini bukan sekadar persengketaan biasa sahaja. Kerana persengketaan biasa ni boleh berlaku dalam rumah tangga dengan perkara yang simple sahaja. Syiqaq yang dimaksudkan di sini adalah ma yahsulu bainaz zaujain min khilaf wal mu'adah, yang boleh membawa kepada perselisihan, yang boleh membawa kepada kemudaratan dah. Kalau setakat berselisih pandangan, suami tanya, abang malam ni nak makan kat mana? Suami isteri dia tanya.
dia sekadar bergaduh sikit sebab nak tengok tempat makan saja, ataupun malam ni nak makan Maggi ke nak makan roti canai katakan gitu, bergaduh yang ringkas begitu, taklah sampai syiqaq. Maknanya ni biasa, hari-hari pun kita bergaduh kalau dalam rumah tangga ni. Benda yang kecil-kecil ni taklah dinamakan sebagai sampai persengketaan yang boleh membawa kepada kemudaratan. Yang lebih dimaksudkan di sini adalah sekiranya membawa, yang disebutkan oleh Syekh Tantawi, dia kata qad yatasabbabu anhu nufur syadid, yang boleh membawa kepada perseteruan yang keras, wa inqita' hibal hayah, ataupun boleh membawa kepada kematian, ataupun boleh membawa kepada perpisahan. Yang ini memerlukan jalan damai. Takkanlah kita nak lantik jalan damai bagi menentukan malam ni nak makan Maggi ke ataupun nak makan roti canai. Jadi ini tak kena. Yang ini yang dimaksudkan perseteruan ataupun persengketaan adalah persengketaan yang keras yang boleh membawa kepada kemudaratan dalam hubungan antara suami dan isteri itu sendiri. Dan kalau kita tengok dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi pun bukan kita sahaja yang bergaduh hari-hari dengan isteri. Dalam kisah sahabat sebenarnya banyak perselisihan yang juga berlaku, yang saya kira sekurang-kurangnya ada 3 ataupun 4 kisah. Bahkan dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga ada perselisihan yang berlaku. Tapi bagaimana Rasulullah menanganinya dengan baik? Selepas daripada ini kita akan bincangkan lebih terperinci lantikan hakam itu bagaimana dan bagaimana boleh berlakunya perselisihan dalam rumah tangga itu. Kita berehat dahulu seketika sehingga bertemu lagi selepas ini. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله. Sadaqallahul Azim. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time. Pada hari ini kita membicarakan ayat ke-35 daripada surah An-Nisa, yang mana dalam ayat kali ini kita membicarakan soal sekiranya berlakunya perselisihan ataupun dalam terjemahan syiqaq di sini sebagai persengketaan yang berat, bukan persengketaan yang ringan yang kita sebutkan tadi, yang boleh menyebabkan kemudaratan ataupun boleh menyebabkan perceraian berlaku dan sebagainya. Jadi di sini Allah Taala memberikan panduannya dengan dinyatakan fab'athu hakaman min ahlihi, iaitu maka kirimkanlah ataupun lantiklah seorang pendamai. Sebelum kita masuk mengenai tentang lantik seorang pendamai ini, kita singkap semula ada beberapa juga pengalaman yang berlaku di zaman Rasulullah. Antaranya sebenarnya perselisihan yang mungkin boleh berlaku, yang mungkin boleh menyebabkan perceraian, yang mungkin juga tidak menyebabkan perceraian. Antaranya sebagai contoh yang berlaku di antara Sayyidina Ali sendiri dengan Sayyidatina Fatimah, yang mana Rasulullah SAW datang kepada rumah Fatimah dan didapatinya bahawa Sayyidina Ali tidak ada di rumah. Lalu ditanya kepada Fatimah, apa yang berlaku? Mana sepupu engkau ataupun mana sepupu aku, Sayyidina Ali? Lalu Sayyidatina Fatimah cerita, dia kata tadi aku dengan suami aku ada masalah sedikit, iaitu mereka bersengketa ataupun bergaduh. Lalu Sayyidina Ali pun hilang ataupun mengeluarkan dirinya daripada rumah, barangkali untuk menghentikan persengketaan tersebut. Lalu Rasulullah panggil sahabat suruh cari kat mana Sayyidina Ali. Yang inilah kalau tuan-puan pernah dengar, yang Sayyidina Ali berbaring di masjid Nabi SAW sehingga berdebu badan dia. Maknanya duduk di dalam masjid ataupun baring dalam masjid sampai berdebu. Yang inilah datangnya gelaran buat Sayyidina Ali yang dipanggil sebagai Ya Abat Turab ataupun Abu Turab, salah satu daripada gelaran panggilan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, iaitu Abu Turab, iaitu ayah kepada pasir, kerana ketika dia baring tu berdebu pasir badan dia. Mungkin juga stres agaknya bergaduh dengan isteri ni. Tapi yang pentingnya adalah bila dia bergaduh, dia berselisih, dia pergi masjid. Apa yang berlaku pada hari ini, kalau kita bergaduh dengan isteri kita, kita pergi ke Facebook. Kita pun cerita dalam Facebook. Jadi dia tak menyelesaikan apa-apa masalah. Bahkan dia menyebabkan mungkin lebih banyak masalah, kerana dalam Facebook ni ramai orang alim lagi. Ramai pakar-pakar yang boleh bagi pandangan ahli motivator dalam media sosial, lebih pakar daripada ahli yang dilantik oleh mahkamah sendiri. Itu yang pertama yang pernah berlaku, tetapi tidak menyebabkan berlakunya perpisahan. Tetapi ada juga perselisihan dalam kalangan sahabat yang menyebabkan berlakunya perselisihan. Kadang-kadang perselisihan ni perkara yang kita pun tak boleh nak baca. Sebagai contoh berlaku kepada Sayyidatina Jamilah binti Ubay. Sayyidatina Jamilah binti Ubay ni, dia sebenarnya berkahwin dengan Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ni adalah ahli syurga. Kalau tuan-puan pernah dengar, Thabit bin Qais ni bila turunnya ayat Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan tinggikan suara kamu daripada suara Nabi. Thabit bin Qais ni orang dia suara kuat. Kerana kalau dalam riwayat ada menyebutkan dia ni tak berapa dengar. Orang yang tak berapa dengar biasa dia cakap kuat sikit. Dia cakap macam tu kan, dia akan tanya. Bukan dia tak dia kalau cakap kuat kan dia kata jangan cakap kuat-kuat, kau ingat aku tak dengar. Kan? Tapi sebenarnya dia tak dengar, jadi dia cakap kuat sehingga menyebabkan dia rasa ayat tu turun kepada dia. Lalu dia menyembunyikan diri, menyebabkan Rasulullah tanya pada para sahabat yang lain, mana Thabit, lama tak nampak. Rupanya dia bimbang ayat tersebut diturunkan kepada dia. Kisah Thabit bin Qais ini diriwayatkan dalam Mu'jam Kabir oleh Imam Tabarani, yang agak aneh juga pada saya, tapi tak aneh pun kerana cinta itu buta. Cinta itu buta. Kita pun tak tahu sebab apa dia suka dan kita pun tak tahu sebab apa dia tak suka. Dalam riwayat tersebut, Jamilah binti Ubay ni datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata atat Nabi SAW wa qala ya Rasulullah inni la a'tabu ala Thabit bin Qais. Wahai Rasulullah, aku ni bukan datang nak kutuk Thabit bin Qais. Aku datang bukan nak rendahkan dia dari aspek fizikalnya ataupun agamanya, walakinni la utiquhu bughdan, tapi aku tak boleh nak follow dia dah, aku tak boleh nak ikut dia dah, dan aku takut kalau aku ni perkara aku tak suka kat dia akan menjejaskan keislaman aku. Lalu Rasulullah benarkan dia. Rasulullah kata tardina alaihi hadiqata, apakah engkau sudi untuk pulangkan kembali kebun yang pernah menjadi mahar pernikahan antara kamu berdua? Lalu Jamilah kata tak jadi masalah, aku pulangkan balik
aset harta kebun yang pernah Thabit bin Qais berikan kepada aku. Ini menunjukkan kalau kita tengok kat sini ada persengketaan, ada ketidaksefahaman antara suami isteri itu pernah berlaku, yang kadang-kadang si isteri pun tak menyebutkan kenapa aku tak suka dengan Thabit bin Qais ini, tidak disebutkan, tapi berlaku persengketaan ataupun tidak persetujuan tersebut. Sama juga yang berlaku kepada seorang hamba perempuan kepada Sayyidatina Aisyah, kisah yang masyhur iaitu kisah Barirah. Barirah ini dia dicintai oleh seorang lelaki yang namanya Mughith. Sampaikan Mughith ni kalau dalam riwayat dia follow sahaja mana Barirah pergi. Dia follow sahaja mana Barirah pergi, yang sampai Rasulullah SAW tanya kepada Abbas, dia kata, wahai Abbas, engkau tak tengok ke ala ta'jab min hubbi Mughith Barirah, kerana Barirah ni bila ke mana sahaja ala ta'jab min hubbi Mughith. Mughith ni mana sahaja Barirah pergi dia akan follow, mana terlalu suka dia kepada Barirah, tetapi Barirah tak suka kepada dia. Barirah ni kedua-dua ni, Barirah dengan Mughith asalnya kedua-duanya hamba, tetapi setelah Barirah dibebaskan oleh Aisyah, maknanya menjadi seorang yang merdeka, dia buat keputusan untuk tidak bersama lagi dengan suaminya iaitu hambanya. Lalu Rasulullah cakap kepada Barirah, dia kata, lau raja'tihi, tak boleh ke engkau pulang balik kepada dia ataupun bersama dengan dia kembali menjadi isterinya? Maka Barirah tanya pada Rasulullah. Barirah kata, tak muruni ya Rasulullah, apakah ini satu perintah wahai Rasulullah? Rasulullah kata, bukanlah perintah, tetapi aku hanya memberikan bantuan kepada Mughith tu tadi. Lalu Barirah kata, aku tidak memerlukan dia. Jadi kita tengok kat sini berlaku perselisihan juga, yang mana kita tak tahu apa puncanya, dan sekiranya perkara ni berlaku, perselisihan berlaku, maka Islam ataupun Allah Ta'ala memerintahkan faba'athu hakaman. Lantiklah hakam, iaitu orang tengah yang akan mengadili. Apa peranan orang tengah ini tadi? Tengok di sini juga perkataan faba'athu ini menurut Syekh Tantawi dia menunjukkan wajib. Maknanya wajib bagi kita untuk melantik orang tengah yang menyiasat apa perselisihan yang berlaku, yang mana syarat-syarat lantikan itu diletakkan di dalam tafsir. Syekh Tantawi menyebutkan seorang lelaki yang saleh, iaitu wakil daripada orang yang saleh, akil, orang yang bijak, berfikir, boleh nilai apa situasi yang berlaku, dan ahlan lil islah, orang yang mahir dalam menyelesaikan secara harmoni untuk mengekang kezaliman ataupun kemudaratan yang berlaku antara suami dan isteri ini tadi. Ini syarat yang diletakkan, dan objektif pelantikan hakam tersebut adalah ayyastakshifa haqiqatal khilaf, untuk dia menyiasat apa punca perselisihan mereka, apa punca menyebabkan berlakunya ketidaksefahaman antara mereka ini. Perlu dilantik seorang yang adil dalam kalangan mereka. Allah Ta'ala kata fab'athu hakaman min ahlihi, maka lantiklah hakam, iaitu seorang pendamai daripada ahli keluarga suami itu sendiri, wa hakaman min ahliha, seorang lagi wakil daripada ahli keluarga isteri tersebut, in yurida islah, sekiranya mereka berkehendakkan kepada perdamaian tersebut, kerana kadang-kadang dah tak boleh nak didamaikan, ada juga peristiwa tersebut berlaku. Dan di sini kalau kita tengok perkataan islah ini adalah menunjukkan lantikan itu adalah berkehendakkan kepada perdamaian dahulu. Tapi kita tengok dah contoh-contoh tadi, macam contoh Barirah, macam contoh Jamilah itu tadi. Kedua-dua contoh ni kalau dilantik pun hakam, orang tengah, memang mereka dah tidak mahu sudah. Jadi kat sini yang kita kena tengok bagaimana dia boleh menyelesaikan, membantu dalam urusan perdamaian antara suami dan isteri ini tadi. Kalau di Malaysia yang setahu saya, hakam ini dilantik daripada ahli keluarga, kadang-kadang ibu ayah mereka sendiri. Kerana ibu ayah ni yang kadang-kadang boleh memahami hasrat anak mereka, perangai masing-masing dan sebagainya. Apa yang sebenarnya berlaku antara mereka berdua, dijadikan penyelesaian melalui orang tengah tersebut, orang yang bijak orangnya, orang yang berkehendakkan keharmonian, dan orang yang boleh menyiasat apa yang sebenarnya berlaku dalam kalangan ahli keluarga mereka. Cumanya dari aspek apa keputusan yang dikeluarkan oleh hakam tersebut diperselisihkan oleh ulama' fiqh. Mana ulama' fiqh menyebutkan, apakah kalau hakam tersebut meletakkan keputusan mereka kena bercerai, apakah kena ikut keputusan mereka ke, ataupun sebenarnya tidak perlu ikut keputusan mereka. Maknanya hakam tersebut sejauh mana dia berperanan mempengaruhi keputusan tersebut. Perkara mengenai tentang perselisihan ulama' dalam perkara ini kita bincangkan selepas daripada ini. Kita masuk dahulu sesi mu'jam kita ataupun perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan pilihan kita pada hari ini adalah syiqaq ataupun syaqqa.
yang mana kata asalnya adalah syaqqa, yang mana syiqaq dan syaqqa ini membawa maksud persengketaan, salah faham, permusuhan, dan ia disebut di dalam Al-Quran sebanyak 44 kali, yang mana ianya juga terkandung dalam surah seperti surah Hud, dalam surah Al-Hajj dan dalam surah Sad. Jadi ini adalah perkataan pilihan kita ataupun mu'jam kita pada hari ini, iaitu syiqaq yang kita sebutkan tadi, persengketaan, ambil daripada kata akarnya syaqqa yang menyebabkan perselisihan berlaku. Bila perselisihan berlaku ini terjadi, maka Allah Taala perintahkan macam kita sebutkan tadi, fab'athu hakaman, lantiklah seorang ahli yang akan menjadi pendamai di antara mereka berdua. Kita berehat dahulu seketika. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu'. Satu. Okey. Ada hadis la yu'rafu, hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Tuan-tuan Kalau- puan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, Ha. kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah? Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir, tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah, Ada ayah, ada ada mak. ibu yang melahirkan dia. Ya, Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad, Okey. tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Okey. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba tersebar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah Ta'ala mengutuskan Nabi kita Muhammad SAW yang berjuang 23 tahun dan Al-Quran yang ada di sisi kita pada hari ini yang sudah lengkap, yang disusun, yang ada dalam satu buku ataupun kitab ataupun mushaf disebutnya, dan memudahkan untuk kita membacanya satu ayat demi satu ayat yang asal tidak ada baris, yang tidak ada titik-titiknya. Alhamdulillah sampai ke generasi kepada kita hari ini. Begitulah Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran. Allah Ta'ala lah yang memelihara. Inilah jaminan Allah. Sebab tu Al-Quran tidak akan sekali-kali boleh diselewengkan, tidak boleh pernah diselewengkan. Walaupun mungkin ada golongan-golongan tertentu yang cuba menimbulkan kesalahfahaman untuk kita ragu kepada Al-Quran, tapi tidak boleh. Kerana Al-Quran bukan sekadar ada daripada tulisan ini, tapi dihafal di dalam dada-dada para ulama, anak-anak kita, generasi-generasi kita tahfiz Al-Quran begitu banyak, mekar mereka menghafal kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita dapat dan tanpa ragu-ragu lagi Al-Quran di sisi kita, dan kita melihat bagaimana perlembagaan panduan Al-Quran inilah sebagai solusi permasalahan yang ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan kita, tidak kita terkial-kial, tapi Allah Ta'ala berikanlah Al-Quran kepada kita. Walaupun Nabi kita Muhammad yang kita cintai, junjungan besar Nabi Muhammad SAW dah pergi meninggalkan kita, tapi Al-Quran masih tetap ada, dan kita belajar Al-Quran dari sudut bacaannya, tilawahnya, dan yang lebih penting kita nak melihat isi kandungan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bagi sekejap Al-Fadhil Ustaz Doktor untuk rehat seketika, tengok sikit ayat-ayat mana, sebab hari ini dua baris setengah saja, 35 ayat 2 baris setengah saja, seolah macam satu tajuk je, tetapi alhamdulillah kita dapat kefahamannya, dan kita nak lihat sedikit ruang-ruang mana yang boleh kita perbetulkan bacaan kita. Lihat dulu slide kita yang pertama. Menjelaskan sebutan huruf-huruf yang bersifat lemah pada kalimah yang bergaris. Apa tu yang fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha. Lemah sungguh, suara pun jadi slow, nafas pun cepat habis kalau ayat-ayat macam ni sebab lemah, huruf ni bersifat lemah, iaitu dia tidak berpegang atau berpaut kuat pada makhrajnya. Sekadar touch lepas tu go macam tu, touch and go lah, maksud dia pegang sekejap je dia lepaskan suara, jadi huruf itu lemah lah. Jadi pada ayat fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman, ayat awalnya wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kita lihat satu-satu. Pertama sekali kita lihat dahulu wa in khiftum. Kha yang berbaris di bawah jangan ditukarkan kepada qaf. Wa in kiftum, Allah kiftum pula kan, dia mudah sebab nak kha, nak bunyikan kha tu ialah payah sikit. Qaf ni dia huruf kuat, senang. Wa in qiftum, dia pegang kuat pada makhraj qi, tapi khi ni silap-silap tak keluar dia punya suaranya, kerak tak keluar, jadi wa in qiftum. Dan ada juga kata balik pula, ihdinas siratal mustaqim. Allah, sepatut huruf tu lebih mudah mustaqim dia kira mustaqim pula, ada yang macam gitu doktor. Saya perhatikan jadi gitu pula. Itulah masing-masing baik. Jadi wa in khiftum, walaupun baris bawah ni agak sukar sedikitlah daripada baris atas kan, maka kita tetap menyebut sifat kha wa in khiftum, dan juga huruf yang lemah sedikitlah huruf kha ni. Okey, kemudian shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi. Berapa banyak huruf ha yang simpul tu. Kemudian huruf ha pedas pun ada kat situ kan. Fab'athu hakaman, ha pedas, min ahlihi, dua-dua ha pedas, ha simpul. Wa hakaman, ha pedas lagi, min ahliha, banyaknya huruf ha. Jadi nafas kita memang akan banyak keluar kat sini. Jadi kalau tak kena gaya, rasa macam ayat ni pendek lagi, tapi nafas habis dulu. Sebab hurufnya tu, jangan pelik, hurufnya bersifat nafas dengan suara kita kena lepas. Jadi banyaklah pengeluaran nafas dekat situ. Maka kita boleh wakaf lah dekat mana. Okey, cuba kita baca dulu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
biar nampak beza. Wa hakaman min ahliha. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها Itu sebahagian daripada huruf ha. Ada huruf ha yang pedas yang berada di tengah kerongkong ataupun huruf ha yang sipu berada di pangkal. Di pangkal dia disebut sebagai aqsal halq, ada di pangkal kita punya kerongkong yang memerlukan kepada penekanan suara sikit lah. Sebab huruf ni bila lemah, cara makhraj dan sifatnya, maka kita boleh tekan sikit intonasi suara supaya huruf tu nampak zahir, tertegak ataupun timbul huruf itu tidaklah tenggelam walaupun sifatnya lemah, tidaklah kita lemahkan terus huruf tersebut. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما dia ada dengung sikit nun masuk dalam ya itu in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Innallaha kana aliman khabira. Innallaha kana aliman khabira. Innallaha kana aliman khabira. Sadaqallahul Azim. Begitulah ayat-ayat kita pada hari ini. Huruf-huruf ha dan ha, huruf yang jauh daripada pertuturan mulut kita, berada jauh daripada di hujung pangkal halqum dan juga tengah kerongkong kita. Maka huruf-huruf itu boleh kita intonasi suara ditekan sedikit supaya nampak jelas. Alhamdulillah kita dah belajar tadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Bukanlah perkara-perkara yang kecil-kecil remeh-temeh itu terus kita cari pihak ketiga, pergi jumpa hakim semua kan. Ada tu doktor saya teringat kawan-kawan tu cerita, kawan jugalah, kata Allah sayang suami dia,
sayang Habilah rumah kita ni Habilah. Isteri dia kata, kenapa bang, kenapa? Habilah Allah, Habilah apa? Apa dia bang? Gas habis. Oh, gas habis baru. Dia punya riuh tu. Subhanallah, baru gas habis. Jadi kita nak berehat seketika. Kita nak kembali selepas ini untuk kita mendalami lagi bagaimanakah peraturan-peraturannya supaya kita nak rumah tangga kita harmoni, perselisihan berlaku tapi kita tetap jujur dengan perbalahan perselisihan itu, mencari jalan yang terbaik insya-Allah. Quran Time, Quran Salat dan Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ni sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Iaitu pada awal-awal Covid dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia Ustaz Husaini. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik, tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Quran Time, Quran Salat Infak, yang mana kita baru sahaja selesai pengajian tajwid kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Kita telah mengulang-ulang bacaan daripada ayat ke-35 daripada surah An-Nisa, dan kita akan sambung sedikit lagi perbicaraan mengenai tentang perbincangan mengenai tentang ayat yang ke-35, yang mana ayat ke-35 ini menyentuh mengenai tentang sekiranya berlakunya syiqaq ataupun sekiranya kamu khawatir yang akan berlakunya perselisihan, persengketaan antara mereka ataupun suami dan isteri itu, hendaklah dilantiknya seorang orang tengah yang akan mendamaikan daripada setiap pihak. Dan kita dah bincangkan sebelum ini bagaimana sifat suka kepada seseorang ini kadang-kadang sesuatu yang sukar untuk dikuasai, ataupun saya nak cakap macam mana, sebab hadis mengenai tentang Barirah dan Mughith tadi, Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abbas. Rasulullah kata, ala ta'jab ya Abbas, wahai Abbas, engkau tak pelik ke tengok min hubbi Mughith bariratan, bagaimana Mughith ni dia sangat sayang kepada Barirah, wa min bughdi Barirah Mughithan, tapi dalam masa yang sama Barirah pula membenci Mughith sampai dia tak nak dah duduk dengan Mughith.
peristiwa ataupun perkara mengenai tentang hati ni kadang-kadang bukan kita yang pegang. Kadang-kadang kita rasa kita cuba nak sayang seseorang, tapi Allah Ta'ala menyekat ke ataupun kita ada perkara yang menyebabkan kita jadi tak suka. Jadi perkara ni kadang-kadang perkara yang di luar jangkaan ataupun kawalan manusia. Lalu Allah Ta'ala perintahkan lantiklah seorang orang tengah ataupun hakam ataupun orang yang mendamaikan di antara mereka berdua. Bagaimana keputusan ini boleh diputuskan setelah daripada itu? Kalau dalam kes Barirah dengan Mughith tadi, maknanya Rasulullah SAW sendiri yang menjadi hakamnya, hakim di antara perselisihan berlaku antara Barirah dengan Mughith. Sama juga macam kes Jamilah dengan Thabit bin Qais. Sampai Jamilah kata, aku bukan nak kata dia tak elok dari aspek agama, aku bukan nak kata dia tak elok dari aspek rupa dan sebagainya, tapi memang aku tak boleh dah, dia kata macam tu. Jadi ini yang menyebabkan Rasulullah tanya kepada Jamilah, sudi tak engkau pulangkan balik kebun ataupun harta aset tanah yang pernah diberikan sebagai mahar kepada engkau? Jamilah kata, tak jadi masalah, aku boleh pulangkan balik. Jadi itu menyebabkan berlakunya perpisahan. Bahkan yang dah berpisah nak minta dikembalikan hak mereka juga pernah berlaku kepada Sayyidatina Khawlah binti Tha'labah, yang mungkin kita akan masuk perbincangannya dalam surah Al-Mujadilah ataupun Mujadalah nanti. Dan di sini kita dah sebutkan tadi, apabila nak dilantik seorang hakam itu, apakah kita mesti dengar keputusan daripada hakam ataupun orang tengah daripada pihak lelaki dan pihak wanita tersebut? Yang ini yang diperselisihkan oleh ulama fiqh. Ada yang kata, yara ba'dhum, yang ini disebutkan oleh Syekh Tantawi, dia kata anna lil hakamain an yulzima az-zawjain bima yarayanahu biduni idznihima. Yang maksudnya dia kata, sebahagian ulama berpandangan kalau kedua-dua hakam ni dia dah siasat, orang tengah ni dah siasat, apa masalah dia yang ni dah siasat, dia boleh buat keputusan tanpa izin pasangan tersebut sendiri. Maknanya kalau dia kata korang ni elok bercerai je lah atau korang ni elok berpisah, maka itu adalah keputusan yang diletakkan oleh hakam yang akan diambil oleh qadi. Maknanya mereka ini tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Mereka dilantik oleh qadi ataupun hakim untuk menjadi penyiasat ataupun jalan tengah untuk mendamaikan. Tapi sekiranya tak boleh nak didamaikan, maka sebahagian ulama kata kena dengar cakap hakam tu tadi sekalipun tanpa persetujuan suami dan isteri itu sendiri atas keputusan yang ditentukan. Perkara ni sebenarnya berlaku pada zaman ataupun pada Saidina Ali sendiri. Saidina Ali dia pernah diperintahkan untuk memutuskan ataupun menyiasat kes yang berlaku kepada abang ataupun adik dia Uqail, saudara dia Uqail, wa baina zaujatah, iaitu Uqail saudara kepada Saidina Ali ni pernah berselisih dengan isterinya yang tidak disebutkan namanya. Lalu Ali lantik dua orang hakam. Ali lantik dua orang yang pendamai. Lalu Ali kata kepada mereka berdua, dia kata, inna alaikuma in ra'aitum an tajma'a jama'tuma. Kalau kamu lihat dua-dua ni elok untuk bersama, kamulah yang buat keputusan. Ali kata begitu. Wa in ra'aituma an tafarraqa farraqtuma. Kalau kau tengok dia orang ni dah tak boleh nak bersama, walaupun kau berniat untuk islah antara mereka berdua, untuk damaikan antara mereka berdua, tapi tak boleh juga, maka kau buat keputusan sedemikian. Inilah pandangan yang dipegang oleh Saidina Abdullah bin Abbas, Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Ahmad. Maknanya hakam itu tinggi juga kedudukannya di sisi mahkamah ataupun di sisi qadi. Dia mempunyai keputusan yang tuntas. Kalau dia kata tak boleh dah ni, tak boleh dah lah menurut pandangan mereka. Tapi pandangan yang kedua yang dinyatakan oleh Al-Hasan, begitu juga dengan Al-Imam Abu Hanifah, yang mana dia kata laisa lil hakamain an yufarriqa bainaz zawjain illa biradahima. Maknanya hakam ini adalah orang yang hanya menentukan pandangan mereka sahaja, tetapi kata-kata mereka ataupun pandangan mereka bukanlah satu perkara yang mesti dituruti, melainkan dengan keredaan pihak suami dan isteri itu sendiri. Yang ini adalah pandangan yang kedua yang menyatakan tak mengapa pun. Maknanya berdasarkan itu atas kita kembalikan balik kepada suami dan isteri itu bagaimana untuk ditentukan kedudukan mereka, sama ada untuk terus bersama ataupun tidak boleh dah lagi bersama. Jadi ini peranan yang dimainkan oleh hakam ataupun orang tengah, yang mana kalau kita tengok rentetan ataupun turutan ayat ini sangat cantik. Ayat yang ke-34, Allah Ta'ala ceritakan peranan suami yang qawwam itu dalam menentukan rumah tangga mereka menjadi harmoni dan bahagia. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan juga peranan isteri yang salihah, fasalihatun qanitat. Isteri yang salihah ini akan bersama-sama membantu ahli keluarga mereka membentuk sebuah keluarga yang harmoni. Tetapi sekiranya berlakunya perselisihan ataupun sekiranya kamu bimbang
kaum wanita ataupun pasangan kamu melakukan nusyuz, maka perintah yang pertama diingatkan dahulu. Maknanya kat sini bukan terus hakam, tetapi fa'izuhunna, nasihatkan mereka dahulu. Wahjuruhunna, kenakan pemindahan ataupun sedikit beralih daripada tempat tidur kerana nak menghukum ataupun mendidik pasangan mereka, ataupun wadribuhunna, tepuk mereka sedikit, ataupun nasihatkan mereka. Kalau mereka kembali taat, maka janganlah dicari jalan yang menyusahkan mereka kembali ataupun yang menyebabkan berlakunya persengketaan ataupun menyakiti sesama mereka. Tapi kalau dah nasihat juga, kalau dah dididik juga, kalau dah dibimbing, dah buat macam-macam, dah buat secara fizikal pun tak berjaya, maka barulah Allah Taala memerintahkan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman, maka lantiklah orang tengah yang daripada kedua-dua belah pihak. Orang tengah ni mestilah kedua-dua belah pihak, tak boleh seorang sahaja, nanti kan dia jadi tak adil, dia akan menyebelahi seorang sahaja. Lalu daripada sinilah Allah Taala kata in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, kalaulah mereka inginkan perdamaian, mudah-mudahan. Tengok Allah Taala tekankan tentang perdamaian dahulu, bukannya perpisahan. In yurida islahan, kalau mereka inginkan perdamaian, maka Allah Taala akan memberikan taufik kepada mereka, membimbing mereka. Hujung sekali sama macam ayat-ayat yang sebelum ni, hujung sekali Allah Taala bagi warning, innallaha kana aliman khabira. Allah Taala bagi peringatan, Allah Taala Maha mengetahui dan Maha melihat. Kalau kamu tipu, maknanya dia pun tipu, dia punya hakam, dia tipu orang tengah dia, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kalau hakam tu sendiri tidak bertanggungjawab ataupun bersikap tidak adil, maka Allah Ta'ala bagi warning, Allah Maha mengetahui. Sebab itulah ayat-ayat ini kadang-kadang ditutup dengan sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah sebagai peringatan. Fungsinya sebagai peringatan ataupun fungsinya sebagai memberikan pengajaran kepada masyarakat dan umat Islam yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran agar mereka mendapat panduan dan bimbingan daripada ayat Quran tersebut. Sebelum kita akhiri pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi apa yang boleh kita praktikkan selepas daripada ini, daripada pengajian kita, daripada ayat yang ke-35 ini, iaitu resolusi yang pertama, kita hendaklah berlaku damai dengan memanfaatkan orang tengah, berusaha untuk mendapatkan perdamaian antara suami dan isteri. Dan yang keduanya, memastikan orang tengah adalah orang yang dipercayai dan menjaga amanah, tidak mendedahkan rahsia antara suami dan isteri tersebut. Dan yang ketiganya, kita hendaklah membantu menyelesaikan permasalahan dengan berhikmah dan bijaksana. Ini adalah 3 resolusi yang kita pelajari daripada pengajian kita daripada surah An-Nisa ayat yang ke-35 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita. Kita akhiri pengajian kita dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan yang bantu kami untuk bertakwa kepada-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami anak-anak zuriat yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sahabat-sahabat, rakan-rakan, kawan-kawan yang membantu kami dengan ikhlas ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami kawan-kawan yang boleh mengkhianati kami ya Allah, yang menyesatkan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami, keluarga kami, zuriat keturunan kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, turunkanlah mawaddah, sakinah dan rahmat dalam setiap keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca ni benar-benar masuk meresap dalam hati jiwa-jiwa sanubari kami untuk kami amalkan dalam kehidupan kami ya Allah. Bila kekuatan kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala makbulkan doa-doa dan hajat-hajat kita semua. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan selepas daripada kita membaca, mengulang kaji, selepas daripada kita tadabbur Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memakbulkan dan memberikan kebaikan kepada kita semua, ahli keluarga kita semua, insya-Allah. Terima kasih lagi kepada doktor yang telah memberi pencerahan yang amat berguna kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat sematkan dalam jiwa kita, diri kita, untuk panduan hidup kita di atas dunia ini membawa kepada hari akhirat, dan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita semua. Alhamdulillah. Saya mengajak semua sahabat-sahabat untuk sama-sama
kita join sama-sama, kita sumbang infak dalam tabung gerakan Al-Quran. Boleh scan QR code yang tertera itu, mudah-mudahan memudahkan urusan transaksi kita. Mudah-mudahan setiap sen, setiap ringgit wang yang kita dermakan itu menjadi saham memberatkan timbangan mizan kita di hari akhirat kelak. Terima kasih kepada semua di atas perhatian. Terus menonton My Quran Time. Mudah-mudahan hati kita dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. My Quran Time, Quran Salat Infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين